persoalan tersebut. Jadi untuk seterusnya saya tidak mahu membuang masa untuk menjemput kepada pembentang yang kedua, iaitu Associate Professor Dr. Asman Tiali daripada Universiti Songkla ni, Prince Songkla University. Sebelum itu saya ingin jelaskan sedikitlah tentang latar belakang Profesor Madya ni. Beliau adalah profesor dalam Profesor Madya yang merupakan seorang director of Halal Institute, Prince of Songkla. Betul Prof ya? Kemudian mempunyai latar belakang pendidikan PhD Fiqh dan Usul daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA. Kemudian Masters Islamic Fiqh daripada Prince of Songkla University, College of Islamic Studies, dan begitu juga beliau mempunyai latar belakang BA Syariah Islamic University of Madinah, Saudi Arabia. Jadi Prof ya, saya telah sebutkan di awal tadi bahawa kita ada panel daripada latar belakang negara yang berbeza ya. Jadi untuk Prof ini kami nak tahu sangatlah tentang apakah perkembangan kegiatan industri halal di negara Thailand. Walaupun Thailand itu merupakan minoriti Muslim, tetapi produk Thailand yang produk pemakanan Thailand ni memang saya ingat memasuki pasaran dunia di UK, di mana kita jumpa produk-produk Thailand, dia punya perencah tom yum dan sebagainya, semua ada logo halal. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya silakan Prof untuk bercakap. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulia Profesor Irwandi, Yang Mulia Pangeran Dr. Hajah Nur Widayawati, dan juga Moderator Dr. Ahmad Yunus. Saya juga terima kasih kepada Kupu SB yang sudi menjemput saya untuk berkongsi dalam webinar serantau tajuk Pengarah Gaya Hidup Halal dalam Kehidupan di Era Globalisasi. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya sebagai pengarah Institut Halal Prince of Songkla University atau PSU Thailand, yang mana kita tahu bahawa Thailand adalah negara bukan Islam, ada jadi negara minoriti Muslim, maka agak suasana berbeza di antara Thailand, Brunei dan Malaysia dan juga Indonesia. Tapi walau bagaimanapun, di sudut hak-hak orang Islam yang sebagai rakyat Thailand, di sana ada hak-hak yang kerajaan Thailand bagi kepada orang Islam. Yang mana di sana ada satu undang-undang atau dikatakan akta. Akta berkenaan dengan Pentadbiran Badan Agama tahun 1997. Sampai sekarang 23 tahun akta ini. Maka akta ini ada berkenaan dengan masjid-masjid, imam-imam dan majlis-majlis agama Islam. Dalam akta ini juga disebut bahawa majlis agama Islam di Thailand sekarang ada 40 wilayah atau 40 majlis agama Islam di dalam wilayah masing-masing, yang mana kita terkenal bahawa Thailand ada semua 77 wilayah ataupun 77 provinces. Tapi yang ada majlis agama Islam 40 wilayah ataupun 40 provinces sahaja. Dalam akta ini disebutkan bahawa hak orang Islam yang dapat dalam
dalam kehidupan harian, iaitu berkenaan dengan halal. Yang mana undang-undang ini dibagi kepada orang Islam untuk kejap ya, untuk menyelesaikan produk-produk yang mereka buat dan dapat dibenarkan, diiktirafkan dengan logo halal. Dan di sana ada prosedur atau ada peraturan untuk meminta logo halal atau halal brand daripada CICOT ataupun CICOT dikatakan secara ringkas. CICOT iaitu Central Islamic Council of Thailand. Yang mana CICOT sahajalah yang dapat keluarkan logo halal, tapi prosedurnya, peraturannya Majlis Agama Islam pada tiap-tiap wilayah sahaja yang dapat menyelesaikan. Maka entrepreneurship atau entrepreneur atau syarikat-syarikat yang mahu logo halal, sama ada orang Islam atau bukan Islam, pasti dimulai dengan Majlis Agama Islam yang mereka tinggalkan di tiap-tiap wilayah atau tiap-tiap provinsi, dan submit kepada CICOT sekali lagi untuk dikeluarkan atau isu logo halal di produk masing-masing. Itu adalah secara ringkas bahawa hak orang Islam dalam negara Thailand agak luas dan kita sangat bangga dengan hak yang mana kerajaan bagi kepada orang Islam. Dan juga kita tahu bahawasanya di sana ditumbuhkan badan Halal Science Center yang mana diketuai oleh Profesor Dr. Winay Dahlan, yang mana terkenal dunia bahawa Dr. Winay Dahlan sebagai pioneer di sudut halal sains. Dan juga di sana ada seorang lagi saya ingin disebutkan di sini, iaitu Syed ataupun Mr. Paisan Promyong, yang mana beliau juga sebagai pioneer di bidang halal Thailand semenjak 23 tahun yang lepas. Itu adalah mereka-mereka yang berkongsi, bergabung di dalam halal Thailand dan ada berjasa dan ada peranan di dalam negara Thailand. Dan Halal Institute ataupun Institut Halal yang saya sekarang sebagai pengarah yang ketiga. Kerana kita ada pengarah yang pertama bukan Islam, tapi saya sebagai timbalan masa itu, dan kita juga buat MOU dengan INHAD, International Institute Halal Research and Training, IIUM, semasa Profesor Dr. Hamzah sebagai pengarah. Kita ada buat MOU dengan INHAD, kalau saya tak silap tahun 2004. Dan juga saya sendiri pun sebagai alumni IIUM, PhD dalam bidang fiqh, usul fiqh, IRK. Semenjak pada tahun 2004 kita ada aktiviti kegiatan di antara Halal Institute dengan INHAD sampai sekarang. Dan saya sekarang baru dilantikkan sebagai pengarah semenjak 1 April yang lepas. Maka sampai sekarang baru 5 bulan yang saya sebagai pengarah di sini. Sebab itu pada webinar kali ini saya ingin perkenalkan peranan Halal Institute PSU yang umurnya sekarang 10 tahun, dan saya sebagai direktur atau pengarah yang ketiga. Apakah peranannya di negara Thailand? InsyaAllah dengan secara masa yang terhad, insyaAllah saya cuba nak present di sini insyaAllah. Halal Institute PSU statusnya sekarang sebagai institute
academic institute dan staraf dengan faculty dalam PSU. Dan visi atau visionnya akan sebagai pusat pendidikan research, inovasi dan perkembangan industri halal untuk memenuhi matlamat pembangunan yang stabil. Itu adalah vision yang kita agak akan dilaksanakan masa saja sebagai pengarah. Dan mission kita 1 sampai 7 saya tak masukkan dalam detail. Dan kita ada 4 bahagian sebagai strategi Halal Institute untuk berkongsi dalam masyarakat Thailand umumnya dan masyarakat orang Islam khususnya. Yang pertama ialah bahagian pembangunan sumber manusia, atau dikatakan kita membinakan human resource ataupun pegawai halal. Yang mana di Malaysia atau di Brunei sudah ada. Saya yakin bahawa sudah ada, tapi di negara Thailand belum ada lagi. Yang ada sekarang hanya sebagai monitor atau sebagai penasihat daripada Majlis Agama Islam untuk monitor kilang-kilang dan syarikat-syarikat yang produce bahan-bahan atau produk-produk halal sahaja. Tapi Halal Institute akan mengadakan satu kurikulum untuk mengadakan pegawai kos, kita namakan Halal Inspector, untuk kerja dalam kilang-kilang semua di dalam negara Thailand. Yang mana kurikulum ini ataupun kos ini kita mengadai 5 bulan sahaja, 4 bulan untuk belajar teori dan 1 bulan untuk belajar praktikal. Selepas 5 bulan mereka dapat sertifikat dan dapat apply untuk kerja dalam kilang-kilang tersebut. Yang mana yang last kali yang saya pergi ke Bangkok dan kita buat MOU dengan satu wilayah yang mana di sana ada lebih kurang 5,000 kilang. 5,000 kilang. Dan 5,000 kilang ini semua diminta halal brand atau halal standard. Dan kita buat MOU untuk menghantarkan mereka yang tamat pengajian dari kurikulum kita yang tersebut. Itu adalah perkara yang kita akan mengadakan semasa akan datang yang dekat, insya-Allah. Halal Institute PSU sebagai badan yang pertama yang mengadakan kurikulum tersebut di dalam Thailand, insya-Allah. Dan yang lain lagi yang kita akan buat khusus yang sebagai short course seperti halal chef, halal spa, halal tourism, halal kosmetik, halal logistik dan lain-lain lagi, dan juga berkaitan dengan packaging untuk membina dan develop entrepreneurship yang mana mereka berhajat kepada ilmu-ilmu yang baru dan ilmu-ilmu yang berfaedah untuk develop produk-produk mereka hingga sampai dapat ekspor ke luar negara. Belum ini saya buat satu kajian tentang curry paste. Curry paste yang saya buat sebagai tom yum, sebagai masam pedas. Saya buat research ini tuju kepada Brunei market. Yang saya berkongsi dengan UNISA. Saya terima kasih kepada Rektor UNISA yang mana bantu saya untuk dapat buat kajian field study, dan kita buat food testing di UNISA, yang mana curry paste ini agak disukai, agak setuju rakyat Brunei, dan selepas research saya akan buat khusus kepada SME di Thailand,
khususnya di selatan Thailand untuk membina dan develop curry paste mereka yang mana diingin atau disetujui oleh rakyat Brunei, dan kita akan ekspor ke negara Brunei yang akan datang insya-Allah. Itu sebagai satu contoh yang kita usaha untuk buat short course kepada mereka. Dan juga kita akan mengadakan sediakan khusus untuk mewujud kepakaran sistem pensijilan halal inspector course yang mana saya sebut tadi, dan sediakan khusus kepada pelajar telah lulus supaya mempunyai pekerjaan. Kita juga ada polisi untuk membina kerja-kerja yang baru, yang mana kita tahu bahawa kejadian COVID-19 membuat menjadi satu perkara yang buat mereka tak ada kerja. Maka kita juga sebagai badan kerajaan memilih kerja-kerja untuk mereka sebagai startup. Kita guna online platform. Sekarang kita ada PSU Bazaar. PSU Bazaar sebagai online platform untuk mereka yang mau jual barang halal produk dalam platform ini. Itu adalah bahagian yang pertama yang kita usaha mengadakan di Halal Institute. Bahagian yang kedua, bahagian kajian research halal dan inovasi baru. Kita juga ada laboratory. Laboratory kita di PSU, kita dapat menerima bahan apa yang kita rasa ragu-ragu untuk nak analisis perkara itu, supaya dapat tahu bahawa ada bahan haram atau tidak. Juga laboratory di Thailand agak penting sebab syarikat atau entrepreneur yang mau halal standard pasti bawa contoh produk mereka untuk analisis di laboratory, dan result atau certificate dari laboratory Halal Institute juga dikeluarkan untuk mereka dapat ambil certificate tersebut, minta halal standard daripada SICOT. Itu agak penting yang kita berkongsi dalam bidang halal standard. Dan yang kedua, kita menciptakan inovasi halal untuk menggunakan. Ini yang baru ini ada berlaku kes daging lembu palsu. Daging lembu palsu, yakni maksudnya daging lembu bukan daging lembu, tapi hakikatnya daging khinzir, daging babi, tapi dicampur dengan darah lembu. Maka kalau lihat di luar-luar, kita faham kata itu daging lembu. Ini berlaku di serantau tengah Thailand, di area tengah, di Bangkok dan di kelilingnya. Dan juga berlaku di masyarakat orang Islam di Bangkok. Maka mereka tak tahu bahawa yang mereka beli itu adalah daging khinzir, bukan daging lembu. Karena daging khinzir di Thailand agak murah daripada daging lembu. Bagi dua atau dua ganda kalau kita banding harganya. Maka orang Islam di Bangkok yang mana mereka tak tahu bahawa tak boleh nak berbeza di antara daging lembu dengan daging khinzir itu atau daging babi itu, maka mereka beli. Mereka beli, dan setelah ada orang yang ragu-ragu bahawa macam mana daging lembu agak murah, tak macam dulu.
Macam dulu kita beli 200 baht, tapi sekarang 100 lebih-lebih sahaja. Maka dengan sebab ragu-ragu itu diambil satu daging, satu juzuk daging masuk dalam bagi kepada sikot, dan sikot cek dalam laboratory. Maka dijelaskan bahawa daging itu bukan daging lembu, tapi ialah daging babi. Itu agak jadi kajian yang agak sedih, sebab orang Islam yang terlibat itu mereka tak tahu bahawa daging yang dijual itu adalah daging khinzir. Maka pada masa yang sama, Halal Institute bekerjasama dengan Office of Scientific Instrument and Testing dalam PSU juga. Kita mengadakan satu tool dinamakan test kit. Test kit yang mana gambarnya di tepi itu, porcine test kit, ya. Itu adalah satu test kit yang kita buat baru register right, copyright, baru register copyright. Test kit ini senang diguna, tak payah masuk dalam laboratory. Natijahnya tunggu 5 minit sahaja, maka kita dapat tahu bahawa daging itu adakah daging lembu atau daging khinzir atau daging babi. Cara gunanya semacam kita guna alat yang kita test bahawa wanita mengandung atau tidak mengandung. Ini sama, cara guna senang. Dia ada dua keping itu tu, plastik itu, dan kita masukkan itu dia ubat dia, isi kemi dia tu, dan jika timbul dijelas 2 garis merah, itu ada babi. Itu ada babi atau ada khinzir. Kalau dia jelas 1 garisan saja, itu tak ada babi. Ini kita present atau kemuka kepada sikot. Sikot agak setuju bahawa alat ini agak penting dan kita akan guna untuk test daging-daging yang lain lagi. Ataupun daging-daging yang dalam pasar. Karena kita tahu bahawa pasar dalam Thailand bukan orang Muslim sahaja yang jual. Ada juga bukan orang Islam pun jual. Non-Muslim pun jual. Tapi kita tak tahu bahawa benda itu adakah bercampur dengan daging khinzir atau tidak. Maka alat ini dapat bantu dan dapat menjelaskan bahawa daging atau produk itu ada khinzir atau tidak. Ini satu inovasi yang kita berkongsi di antara Halal Institute dengan Office of Scientific Instrument and Testing, PSU juga, untuk mengadakan test kit tersebut. Maka siapa yang ingin untuk nak beli, kita sekarang akan dijual. Jual bukan saja dalam Thailand, juga jual ke negara-negara lain. Siapa yang ingin untuk nak guna test kit ini boleh order boleh order dari Halal Institute PSU. Kita akan hantar insya-Allah dengan guna masa tak lama insya-Allah, dan harga pun tak mahal. Satu kotak ini hanya kalau ringgit Malaysia itu lebih kurang 35 ringgit. 35 ringgit lebih kurang 35 ringgit. Itu adalah satu inovasi yang baru yang kita mengadakan untuk test daging yang berlaku sekarang. Itu alhamdulillah kita akan buat permuka kepada media pada tarikh 4 Oktober ini. Kita ada satu majlis untuk memperkenalkan secara luas lagi kepada masyarakat dalam negara Thailand. Dan seterusnya bahagian yang ketiga, iaitu bahagian perkhidmat masyarakat. Ini seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa orang Islam
di Thailand, khususnya di selatan Thailand sebagai majoriti. Di selatan Thailand 80% orang Islam. Patani, Jala, Narathiwat, Satun, Songkhla, 5 wilayah ini majoritinya orang Islam. Maka Halal Institute diletak dalam area yang orang Islam sebagai majoriti. Maka kita dapat membina dan berkongsi dan ada saham untuk mengada kursus-kursus yang penting yang berfaedah kepada masyarakat. Dan kita tak terhad hanya orang Islam. Bahkan kita buka peluang untuk orang bukan Islam masuk dalam pasar halal dan mereka suka untuk mengadakan bahan atau produk halal. Mereka faham bahawa jika produk mereka tak ada halal, maka mereka jual untuk orang bukan Islam sahaja. Tapi kalau produk mereka ada halal, mereka dapat jual orang bukan Islam dan orang Islam juga. Itu mereka faham. Maka banyaklah orang-orang bukan Islam yang masuk kursus bersama kita dan dapat sertifikat daripada kita dan mereka dapat mengguna untuk mohon halal standard daripada Sekat selepas itu. Dan membinakan usahawan yang baru, mempercepat perniagaan bagi usahawan dan mengadakan expo halal ataupun World Hapex. Ini kita buat setahun sekali. Tapi malangnya tahun ini 2020 kita kena postpone kepada tahun depan 2021. Kita mengadakan World Hapex. World Hapex ini halal product exhibition yang mana Halal Institute sebagai owner. Kita akan ada 2 bahagian. Bahagian pertama sebagai international conference, kita ada perbentangan paper, dan satu lagi sebagai halal product exhibition. Ramai orang-orang yang datang menjualkan barang-barang, lebih kurang 200 syarikat, dan jual beli pada masa 4 hari yang kita buat itu lebih kurang 40 juta baht ataupun 4 juta ringgit Malaysia ya, yang mereka jual dan beli masa itu. Dan masa hadapan, tahun hadapan kita akan mengadakan World Hapex insya-Allah pada tarikh 8 sampai 11 Julai 2021. Insya-Allah ini sebagai jadi satu event yang kita akan mengadakan untuk mereka dapat berkongsi dalam halal expo atau halal World Hapex ini. Dan yang seterusnya yang akhirnya menubuhkan pusat fatwa, yang mana fatwa halal haram dalam Thailand belum ada lagi. Kalau ada pun secara umum, tapi secara khusus untuk fatwa halal ini belum ada, maka Halal Institute akan mengadakan pusat fatwa di Institut Halal PSU insya-Allah. Dan itu sebagai bahagian yang ketiga. Bahagian yang keempat, rangkaian bekerjasama. Sama ada rangkaian bekerjasama dalam negara ataupun luar negara. Yang mana saya nak present di sini, iaitu yang mana kita buat dalam luar negara untuk kerjasama di atas sama lain. Seperti dalam ASEAN, kita kerjasama dengan INHAD, IUA Malaysia, dan juga dengan USIM dan lain-lain lagi. Dan di Brunei kita bekerjasama dengan PPHT, UNISA, dan akan datang dengan Kupu SB insya-Allah jika ada badan untuk kerjasama dengan Kupu SB insya-Allah. Dan juga dengan negara Arab seperti Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, dan Qatar, Emirat dan semuanya. Itu kita akan ada kerjasama dengan mereka. Yang last kali yang kita buat IHVC ataupun dinamakan International Halal Virtual Conference in the time COVID-19. Yang lepas yang kita buat webinar untuk berkongsi dalam COVID-19. Jadi halal industri dalam masa COVID-19
kita dapat paper semua 52 paper. Majoriti paper itu bahasa Arab. Dan selepas itu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Itu satu rangkaian ataupun networking yang kita ada sekarang untuk dapat bekerjasama di bidang halal industri dan dapat bekerjasama alhamdulillah dengan 52 paper ini agak banyak dan kita akan buat proceeding dan kita akan bagi masa akan datang insya-Allah. Itu adalah sebagai ringkasan. Ini adalah rangkaian ataupun networking dalam universiti PSU yang mana Halal Institute yang di tengah pusat, dan kita ada juga Fakulti Sains Islam, Fakulti Sains Teknologi yang mana di sini ada Food Science, dan juga di sana ada Fakulti Perubatan yang mana kita akan berkongsi di bidang kosmetik dan medisin dan perubatan yang ini, dan farmasi, ya, farmasi, kosmetik dan medisin, perubatan tradisional Thai ini itu apa? Spa, halal spa, ya, halal spa, dan Fakulti Kejuruteraan, Logistik, Pejabat Institut Saintifik Persijilan, ya, Institut Penyelidikan dan Inovasi Makanan, dan juga Fakulti Industri Pertanian. Semua ini adalah rangkaian networking dalam PSU. Dan rangkaian kerjasama luar negara, kita ada juga banyak badan-badan luar negara dan juga dalam negara Thailand untuk bekerjasama dengan Institut Halal PSU. Ini secara ringkas, terima kasih. Dan juga saya mohon maaf dengan kelemahan bahasa Melayu saya. Agak tak macam orang Brunei dan orang Malaysia, tapi saya usaha untuk guna bahasa Melayu walaupun ada kelemahan, tapi alhamdulillah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Asman tentang pembentangan yang telah dilakukan tadi, yang telah menjelaskan kepada kita sebagai pengarah, beliau sebagai pengarah Institut Halal di PSU, beliau telah menjelaskan kepada kita realiti yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Thailand, khususnya dalam mempertahankan ataupun mengembangkan industri halal di negara Thailand. Sedikit sebanyak ada maklumat-maklumat yang kita dapat faham bagaimana peranan ataupun fungsi Institut Halal ini dalam yang memberi impak yang besar khususnya kepada negara Thailand itu sendiri dalam mengawal dan mengembangkan industri halal itu sendiri, ya. Kalau kita lihat tadi ada disebut tentang bagaimana PSU telah berjaya menghasilkan satu test kit, yang sangat itu saya tertarik dengan test kit tu. Kalau itu saya ingat market tu luas tu. Kita di Brunei pun berminat untuk memiliki test kit itu, sebab kalau kita lihat test kit itu sangat perlu untuk kita membezakan di antara produk yang halal ataupun dengan produk yang tidak halal. Cuma di sini adakah dia itu hanya untuk boleh test pada raw, bahan mentah maksudnya? Kalau benda tu telah macam dalam makanan yang telah diproses, adakah dia boleh detect juga? Macam tadi Prof ada sebut, maksudnya kalau nak test daging lembu dengan daging hijau tu dicampur segi yang raw, yang mentah kan? Ya, mentahnya mentah. Ya. Kalau yang masak macam mana? Yang masak itu ada level apa panggil? Masak tu, masak macam guna panas apa panggil? Kalau terlalu panas, masak 100% tu tak boleh. Tak boleh. Dia maksudnya dia spesifik untuk bahan yang mentah lah. Yang mentah maksudnya lah. Bahan-bahan yang telah diproses katakan dalam makanan yang telah siap, dia tidak sesuai lah untuk guna tu. Maksudnya sesuai. Itu kena masuk dalam laboratory lah. Laboratory lah. Yang ni yang simple lah. Maksudnya kalau kita makan tom yum,
kita nak tahu benda tu dia campur tu ada tak dalam dalam katakan tom yum yang ada ingredient dalam tu kan. Maksudnya kita makan, so kita boleh test, maksudnya tak boleh lah. Maksudnya dia Tak boleh. yang mentah saja. Mentah saja. Okay, Tapi Dr. Ahmad Yunus, dia kata di Thailand ni yang mentah itu bukan daging mentah sahaja. Mereka ada juga proses macam mentah tapi jadi proses yang lain. Jadi rupa yang lain. Oh. Ada juga macam sausage. Ya. Itu boleh kita test. But tidak melalui proses guna panas. Agak banyak, maka dapat diteskan. Ya. Okey, terima kasih Prof. InsyaAllah jika ada masa nanti kita bincang lagi tentang perkara ini. Kerana kita Prof. Madya, Dr. Asman ya. Saya tertarik dengan apa yang Prof usahakan di Halal Center di Prince Songkla University itu ya. Cuma apa yang saya ingin tentang Halal World HAPEC tadi ya. Halal World Exhibition yang akan dijadualkan pada 11 Julai. Kalau boleh dikongsikan apakah dia punya tema-tema utama yang akan dibincangkan dalam Halal World Exhibition. Ya, terima kasih Dr. Ahmad Yunus. Berkaitan dengan World HAPEC ya. Mana di-owner oleh Halal Institute, PSU, yang mana tema kita pada tahun depan, kita fokus kepada pembinaan human resource di sudut halal. Ya, yang kita akan menjemput invited paper dari luar negara, termasuk Malaysia, Brunei, Indonesia insya-Allah. Dan kita fokus kepada develop human resource development. Ini kita lihat kepada suasana sekarang agak ada kelemahan di sudut pelaksanaan untuk mengiktirafkan halal standard di negara yang bukan Islam. Ya, yang negara Islam kita tak ragu-ragu lagi, yang mana Malaysia, Brunei, Indonesia, tapi negara yang bukan Islam ada lagi kelemahan di sudut monitor yang lengkap, yang mana kita lihat kepada pegawai yang sebagai inspektor itu pasti mengandungi ilmu kurang-kurangnya tiga jurusan. Satunya jurusan syariat, ya, halal, hukuman, ahkam, halal semua. Dan yang kedua jurusan sains, food science. Ya. Dan yang ketiga jurusan pentadbiran, management. Yang tiga-tiga ni sekurang-kurangnya ada 3 jurusan, 3 in 1 dikatakan, ya. Termasuk 3 perkara, 1 orang dia akan melaksanakan dan menjadi seorang yang penting di dalam kilang-kilang yang produce produk-produk halal tersebut. Karena kalau kita kata sekarang monitor seminggu sekali ataupun sebulan sekali itu tak memadai. Pasti ada seorang yang monitor hari-hari. Yang itu yang penting sekarang. Dan di dalam undang-undang ataupun peraturan yang diberi kepada Majlis Agama Islam itu sudah wujud, sudah ada, sudah disebutkan. Tapi orang yang nak pergi bekerja itu belum lagi ada. Itu kita pasti membina, dan kita berkongsi pengalaman-pengalaman dari luar, sama ada Malaysia khususnya, Brunei dan Indonesia dan negara-negara Arab. Kita akan jemput Muslim World League ataupun Rabitah Alam Islami, insya-Allah daripada Saudi Arabia,
dan juga daripada Kuwait akan berkongsi dalam World Hapex akan datang insya-Allah. Itu secara umum tema World Hapex yang mana saya sebut tadi. Kita akan dua bahagian. Satu bahagian kita satu hall, kita bagi dua hall. Satu hall jadi academic conference hall, dan yang satu lagi sebagai halal product exhibition. Itu kita akan berjumpa dengan bermacam-macam produk halal, sama ada makanan dan bukan makanan. Maksudnya ya. Maksudnya di sana ada pembentangan seminar dan juga pameran-pameran produk-produk. Ya, pameran-pameran produk. Ya, betul. Okey. Betul. Terima kasih Profesor Pandia Dr. Azman. Okay, kita